Terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Syabana Hassan dalam segmen Tijarah. Dan hari ini kita akan merungkai secara ringkas topik berkenaan pewarisan harta saham akhirat. Dan bersama saya adalah Encik Kamarul Azhar selaku co-founder Kausar Wealth Management. Assalamualaikum Encik Kamarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Mana? Baiklah Encik Kamarul, persoalan saya ya. Perancangan harta dalam Islam dilihat terbahagi kepada dua ya. Satu adalah perancangan harta semasa hidup dan satu lagi adalah pembahagian harta selepas kematian. Jadi sila Encik terangkan ya bentuk-bentuk yang ada bagi kedua-duanya. Okey. So perancangan harta ni daripada semasa hidup ni, maka daripada sudut dua perkara. Merancang pengurusan harta pusaka dan merancang pembahagian harta. So merancang pengurusan harta ni adalah terbahagi kepada dua lagi, iaitu macam mana nak merancang supaya ada waris kita yang boleh mewakili kita untuk bertindak bagi kita, menguruskan harta pusaka. So proses itu pertama ialah perlu mendapat perolehan kuasa dan kedua perlu selepas mendapat kuasa perlu mentadbir pula harta tadi, berurusan dengan pendaftar-pendaftar harta. So perancangan ini perlu daripada sudut pengurusan harta pusaka untuk dilaksanakan kelak walaupun agihan itu mengikut hukum faraid. Nah, yang kedua pula ialah perancangan daripada sudut pembahagian harta. So jika pembahagian harta itu mengikut hukum faraid, maka tidak ada perancangan yang perlu dilaksanakan. Tapi jika ada harta yang ingin diagihkan berlainan dengan formula agihan faraid, maka ia perlu merancang semasa hidup, iaitu menggunakan instrumen seperti hibah, instrumen seperti wasiat, instrumen seperti amanah, dan seterusnya. Jadi seperti yang disebutkan tadi ya Encik Kamarul, satu daripada bentuk perancangan harta semasa hidup adalah hibah. Betul. Jadi di dalam situasi manakah hibah ini paling sesuai untuk digunakan? Okey, hibah paling sesuai untuk digunakan apabila hasrat si pemilik harta untuk mengagihkan harta dia kepada waris-warisnya berlainan dengan formula agihan faraid. For example, kita ambil contoh si pemilik harta mempunyai seorang isteri, dia mempunyai seorang anak perempuan, dia mempunyai dua orang saudara lelaki kandung, mak ayah tak ada. So apabila berlaku kematian, warisnya adalah isterinya, anak perempuannya dan dua lelaki kandungnya. Anak isteri mendapat 1/8, anak perempuan mendapat 1/2, dan baki tadi itu dikongsi sama rata oleh saudara lelaki kandungnya. So bila hasrat dia kata nak meninggalkan rumah tadi kepada anak perempuannya, supaya bila ayah dah tak ada nanti adalah rumah untuk anak ni berteduh, isteri berteduh. Tapi kita tahu daripada sudut hukum faraid tadi ada hak saudara lelaki kandung dia tadi. So maka instrumen hibah hartanah sesuai untuk digunakan untuk merancang pewarisan hartanah dia tadi kepada anak perempuan dia tadi. Jadi boleh saya katakan di sini ya Encik Kamarul, hibah ni sesuai digunakan di dalam situasi di mana ahli keluarga itu tidak digolongkan dalam kategori utama dalam faraid ya, seperti sebagai contoh isteri, anak perempuan ataupun anak angkat ya. Hibah ini boleh digunakan pada banyak situasi. Situasi yang pertama dia boleh bagi kepada waris dan bukan waris. Dia boleh bagi kepada muslim dan bukan muslim. Dia boleh bagi kepada orang dan bukan orang. Bukan orang tu maknanya organisasi, kan, badan-badan kebajikan. Itu luasnya wilayah daripada sudut hibah. Baiklah, kalau kita nak bertanyakan mengenai wasiat pula ya. Sila Encik Kamarul terangkan ya jenis-jenis wasiat yang ada dan adakah wasiat ini boleh dicabar di mahkamah? Okey, kalau kita lihat daripada sudut wasiat pula. Wasiat ini ada dua jenis secara umumnya di Malaysia pula daripada sudut penggunaannya. Yang pertama daripada sudut wasiat pentadbiran. Yang ini adalah sebenarnya merujuk kepada undang-undang sivil. Digunakan di Mahkamah Tinggi Sivil di bawah Akta Probate dan Administration 1959, di mana si pemilik harta boleh melantik wasi untuk menguruskan harta pusakanya selepas kematian di dalam satu dokumen, dia panggil dokumen pelantikan wasi atau dokumen pentadbiran. Itu daripada sudut wasiat pentadbiran. Wasiat yang kedua ialah pada sudut hukum syarak, iaitu wasiat pembahagian, dan pembahagian ini merujuk kepada pembahagian kepada bukan waris, iaitu semaksimal 1/3 daripada harta pusaka yang bersih. Siapa bukan waris ni? Contoh, dia nak bagi kepada anak angkat yang bukan waris faraid. Dia nak bagi kepada badan-badan institusi, contohnya institusi kebajikan, rumah anak yatim, masjid-masjid. Dan dia boleh bagi, tidak boleh melebihi 1/3. So waktu bila wasiat ini boleh dicabar? Wasiat ini boleh dicabar apabila dia ingin memberikan jumlah yang melebihi daripada
apa yang dibolehkan, iaitu melebihi 1/3. Contoh nak bagi seluruh harta dia untuk tujuan kepada anak angkatnya, maka wasiat ini terhad pada 1/3. Kan? So 2/3 sudah pemilik waris. And so itu boleh dicabar jika nak bagi lebih daripada itu. Yang kedua, apabila ia ingin memberikan wasiat itu kepada ahli waris pula. So ahli waris sebenarnya tidak boleh diwasiatkan. Iaitu tujuan wasiat adalah untuk pemberian kepada waris. Jika ingin memberi kepada waris, maka perlu persetujuan waris-waris yang lain untuk melepaskan hak mereka. Baiklah, Encik telah pun menerangkan ya apakah itu hibah ya dan apakah wakaf nanti di Tijara, dan baru-baru ini ada satu program yang dinamakan Hibah Lil Wakaf ya. Program ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam nanti dalam rancangan Tijara. Betul. Tapi secara ringkas ya di sini, bagaimana idea daripada program Hibah Lil Wakaf ini tercetus? Okey, idea Hibah Lil Wakaf ini tercetus ialah sebenarnya apabila kita berjumpa dengan masyarakat, membantu mereka untuk merancang pewarisan harta mereka, ramai mereka ingin menjadikan harta mereka itu sebagai saham akhirat mereka. Saka mereka menggunakan instrumen seperti hibah, seperti menghibahkan duit tabung haji mereka ke, ASB mereka ke, atau hartanah mereka untuk tujuan kebajikan, saham akhirat. Kan? So oleh itu pada tahun 2000 Wakaf An-Nur bertemu dengan kami dan mencadangkan satu program dipanggil Hibah Lil Wakaf, di mana pemilik-pemilik harta tadi itu boleh menghibah dan menyalurkan kepada harta hibah tadi itu tujuan wakaf kepada Wakaf An-Nur. So di mana Wakaf An-Nur akan menjadi orang yang menerima wakaf tadi dan menguruskan harta wakaf tadi. Jadi saya boleh katakan di sini idea ini tercetus dengan harapan ya ia boleh memberi peluang kepada penghibah untuk membuat amalan dan juga bekalan berterusan hingga ke akhirat. Definitely, yes. Akhir sekali secara ringkas ya Encik Kamal, apakah maklumat tambahan yang perlu masyarakat tahu mengenai program ini? Okey, jika masyarakat ingin tahu tentang program ini, sila layari www.onecorp.com.my dan anda boleh mendapatkan maklumat lanjut bagaimana anda boleh menyertai program Hibah Lil Wakaf ini, di mana anda menggunakan hibah untuk membina saham akhirat anda melalui wakaf. Baiklah, terima kasih Encik Kamarul. Bagi semua penonton Tijara pula, jangan lupa ya untuk bersama kami pada hari Isnin 10 hari bulan Mei 9.30 malam dengan perbincangan lanjut mengenai pewarisan harta saham akhirat. Dan akhir sekali, bagi semua umat Islam di luar sana, marilah kita sama-sama meraihkan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini dengan teruskan ya beribadah, bersedekah dan juga berwakaf, kerana pahala kebaikan akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan yang mulia ini. Sampai di sini sahaja, saya Syabana Hassan kembali ke rangkaian penjampai.